Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Mana duit aku? Mana duit aku? Itulah permulaan kepada pertengkaran dua beradik yang akhirnya salah seorang dari mereka pergi meninggalkan dunia ini. Gara-gara kerana wang RM30, seorang adik sanggup membunuh abang kandungnya sendiri. Itulah yang terjadi pada 3 Mei 2016 jam lebih kurang 6.40 petang bertempat di sebuah rumah tidak bernombor Kampung Kamar Mayat di dalam daerah Sempurna, Sabah, di mana suspek Unsung bin Rasad telah melakukan bunuh dengan menyebabkan kematian ke atas mangsa Ngadil bin Rasad yang berusia 41 tahun ketika kejadian. Satu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mangsa dan suspek dalam kes ini adalah adik-beradik kandung. Mangsa dan keluarganya tinggal di sebuah rumah setinggan yang dibina di kawasan berpaya di Kampung Kamar Mayat, Sempurna, Sabah. Rumah itu disambungkan ke tanah utama dengan kaki jalan yang sempit. Suspek telah tinggal bersama mangsa kira-kira 4 atau 5 bulan sebelum kejadian. Mangsa merupakan seorang tukang rumah dan suspek sering membantunya. Lalu, apa sebenarnya yang telah berlaku pada hari kejadian? Ini adalah kisahnya. Pada 3 Mei 2016, kira-kira jam 6.40 petang, mangsa pulang ke rumah selepas bekerja. Ketika itu, suspek sudah pun berada di dalam rumah. Apabila mangsa masuk ke dalam rumah, suspek bersemuka dengan mangsa dan meminta duit gajinya. Pertengkaran kemudian berlaku apabila mangsa memberitahu yang dia tidak mempunyai duit ketika itu. Suspek yang berang mendengarnya terus mengambil sebilah pisau dan menikam mangsa. Kejadian ini disaksikan oleh isteri mangsa, Fatimah binti Asandin, dan anak perempuan mereka, Elsa binti Ngadil. Suspek kemudian berlari keluar dari rumah. Isteri mangsa juga berlari keluar dari rumah dan menjerit meminta tolong. Jiran yang tinggal berhampiran mendengar jeritan itu dan mengejar suspek. Secara kebetulan berada di kawasan sekitar adalah seorang anggota polis dan dengan bantuan anggota tersebut, suspek kemudiannya berjaya ditahan. Pisau yang digunakan suspek untuk menikam mangsa kemudiannya ditemui di tempat tangkapan. Suspek kemudian ditahan reman untuk membantu siasatan pihak polis. Tidak lama selepas itu, suspek telah didakwa dengan pertuduhan membunuh mangsa. Pada akhir kes pendakwaan, Hakim Mahkamah Tinggi Yang Arif mendapati bahawa pihak pendakwaan telah membuktikan prima facie kes. Justeru, mahkamah memanggil suspek untuk membela diri. Suspek telah memilih untuk memberikan keterangan bersumpah. Secara ringkas, dalam keterangannya, dia berkata pada pagi 3 Mei 2016, dia berada di rumah mangsa. Ketika mangsa mahu ke tempat kerja, mangsa memberitahunya agar tidak perlu mengikutnya pergi bekerja pada hari itu kerana tiada pekerjaan lagi. Kira-kira jam 6.40 petang, suspek kemudian memberitahu mangsa bahawa jika dia telah menerima bayaran untuk pekerjaan itu, dia harus memberinya sedikit wang walaupun hanya RM30. Mangsa memberitahu dia tidak mempunyai wang dan tidak memberikan apa-apa kepada suspek. Kata-kata ringkas diucapkan oleh mangsa kepada suspek. Pertengkaran antara adik-beradik ini berlaku apabila menurut suspek, mangsa tiba-tiba menumbuk mukanya. Menurut suspek lagi, mangsa tiba-tiba mengambil sebilah parang dan menetaknya kepada suspek tetapi berjaya dielak. Menyedari mangsa mahukannya mati, suspek kemudian mengambil sebilah pisau di dinding dapur dan dengan itu dia menikam mangsa menyebabkan mangsa jatuh ke lantai. Mangsa kemudian menjerit dan didengari oleh orang terdekat yang jika dia mati, mereka harus mengejar dan membunuh suspek. Suspek kemudian melarikan diri dan mencampakkan pisau ke dalam paya di sepanjang kawasan menghala ke rumah dari jalan utama berhampiran kawasan kaki jalan di hadapan rumah tersebut. Pada ketika ini, versi peristiwa yang diceritakan oleh suspek adalah berbeza dengan apa yang diceritakan oleh isteri kepada mangsa tentang apa yang berlaku di rumah mangsa pada petang hari malang itu. Isteri mangsa memberi keterangan bahawa mangsa ditikam 2 kali di dada dengan pisau yang dibawa bersama suspek sebelum itu yang diletakkan di pinggulnya. Isteri mangsa berkata dia tidak pernah melihat pisau itu sebelum hari kejadian. Dia juga tidak pernah menyebut dalam keterangannya bahawa mangsa telah meletak parang ke arah suspek. Dalam keterangannya juga bahawa suspek telah mengacukan pisau ke arahnya di sepanjang kaki jalan selepas dia keluar dari rumah sambil menjerit meminta tolong. Pada akhir kes pendakwaan, Hakim Perbicaraan Yang Arif berpuas hati bahawa setelah penilaian maksimum terhadap keterangan yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan di hadapannya, pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan prima facie kes terhadap suspek mengikut pertuduhan. Hakim Perbicaraan Yang Arif juga menyimpulkan bahawa versi suspek adalah sesuatu yang difikirkan semula untuk membela dirinya dan bukannya kejadian yang sebenar berlaku
berlaku. Setelah mendengar keterangan yang diketuai oleh suspek dalam cubaan untuk membentuk pembelaan berdasarkan pergaduhan mengejut menurut pengecualian keempat Seksyen 300 Kanun Kesesaan, pada akhir keseluruhan kes, Hakim Perbicaraan Yang Arif mendapati suspek telah gagal membuktikan pembelaannya atas imbangan kebarangkalian dan gagal mengemukakan sebarang keraguan munasabah ke atas kes pendakwaan. Oleh yang demikian adalah keputusannya bahawa pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan kesnya melampaui keraguan munasabah atas pertuduhan yang dikemukakan. Justeru, mahkamah mendapati suspek bersalah di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Hakim Perbicaraan yang terpelajar terus mensabitkan suspek dan menjatuhkan hukuman gantung sampai mati. Pada akhirnya adalah satu kerugian buat kita jika masa di dunia ini digunakan dengan sia-sia seperti membenci, berdendam atau apa yang terjadi seperti di dalam kes ini. Sama-sama kita jadikan kes ini sebagai iktibar. Sekian.